syariba fa ahsanu fa aqamahu. Air Zam-Zam ini bila minum baik bagi dia, dia bangun berdiri ketika minum. Sebab kita minum air Zam-Zam berdiri, hala betul-betul dengan multazam. 5 syarabalah, seperti mana apa kita niat. Ya Allah, aku ada darah tinggi, ya Allah, sembuh penyakit aku. Minum 3 kali teguk. Kemudian ada lagi kencing manis, ya Allah, kencing manis, ya Allah, sembuhkan penyakitku, ya Allah. 3 kali teguk. Ambil pula. Ada lagi buah pinggang pula, buah pinggang pula, ya Allah, buah pinggang, sembuhkan penyakit, buah pinggang, teguk. Ada lagi tuan-tuan, penyakit apa lagi? Macam-macam penyakit. Kalau banyak sangat penyakit, ambil sekali aja. Ya Allah, panjang umur, ya Allah, jalan buanglah, ya Allah. Banyak sangat penyakit kan. Bila minum, pakcik ni dia minum tuan-tuan, habis minum. Okey tuan-tuan, jom kita pergi sa'i. Siapa habis dulu, saya tunggu dekat Marwah. Pakcik ni senyum aja. Ustaz, habis sa'i haji dah kan? Ya pakcik. Jom. Dia pegang isteri dia gemuk. Jalan pun macam penguin. Kan? 3 jam habis saya kata jangan tahlul, tunggu saya. Bila dah semua dah siap, 26 orang, saya tak keluarkan gunting. Mereka keluarkan gunting. Bila keluar gunting, saya kata tarik rambut. Mereka tarik rambut, gunting letak dekat rambut. Saya angkat tangan, ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul, ya Allah. Mereka tarik gunting tuan-tuan, air mata mengalir. Di Mekah seorang menangis, 26 orang menangis. Semua menangis. Bila semua menangis, pakcik tadi yang umur 82, Ustaz, alhamdulillah saya haji dah. Saya kata pakcik memang haji, tetapi pakcik kita kena pergi Muzdalifah. Kalau tak pergi nanti kita kena bayar dam. Tak apa Ustaz, saya haji dah. Dia senyum aja tuan-tuan. Dia naik van, dia tanya berapa lama? 5 jam. Zahmah, saya kata jam. Tak apa Ustaz, air pun tak minum, saya bagi air mineral, dia dah sebelah. Tapi tuan-tuan, mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah aja. Hidup dia sentiasa la ilaha illallah. Dia tawaf la ilaha illallah, dia sa'i la ilaha illallah, dia naik van la ilaha illallah. Sampai di Muzdalifah. Saya kata jamaah, pakcik turun. Kita kutip batu. Kita semayang subuh di depan, dah masuk waktu. Kemudian dah kutip batu, semayang subuh. Dia naik atas van. La ilaha illallah. Driver, jom kita balik ke Mekah. Kita relax dulu. Lepas Zuhur kita pergi Mina. Balik ke Mekah, hotel nama Qurtobah. Depan King Abdul Aziz pintunya. 300 meter. Bawah ada Masjid Khalid Al-Walid. Sampai dekat Khalid Al-Walid masjid ni. Okey, pakcik dan makcik turun. Kita dah sampai dekat hotel. Pakcik ni dia turun. Dia pijak bumi Mekah. Dia lemah, dia jatuh. Saya reba dia. Tiba-tiba dia memandang. Dia sebut Allah. Dia mati atas reba saya. Dia mati atas riba. Dia mati sebut Allah. Dia mati tuan-tuan dalam wuduk baru semayang subuh. Dia mati seperti mana dia minta dalam kain ihram. Dia mati dah dapat haji tuan-tuan. Balasan apa? Saya tengok muka dia berseri aja. Saya tutupkan matanya. Saya kata jamin dia syurga Allah. Tiba-tiba isteri dia hidup umur 82 tahun, mungkin 60 tahun. Tengok suami mati, dia menangis. Ustaz menangis. Saya kata makcik jangan menangis. Suami makcik mati ni depan Masjid Haram, tanah haram pula, dalam kain ihram pula, tengah sebut Allahu Akbar pula. Suami makcik akan disembahyang pada waktu Zuhur, selepas Zuhur. 4 juta umat Islam, orang balik tawaf. Suami makcik akan dikebumi dengan para sahabat. Makcik tak reda ke? Dia kesat air mata. Ustaz, saya reda Ustaz, tapi Ustaz mati di Mekah, susah nak ziarah Ustaz, tak ada kubur. Betul tak? Kalau mati dekat sini boleh ziarah, mati di Mekah tak ada 6,000, tak ziarah. Dia duk fikir ni, ya Allah, aku datang 4 beg, suami aku 2 beg, aku 2 beg. Balik anak sambut, cucu sambut, aku balik seorang 4 beg, tetap 4 beg. Apa aku nak kata dengan anak cucu aku ni? Dia bayang macam tu. Saya kata makcik jangan susah hati, pakcik jamin masuk syurga. Tuan-tuan, lepas balik dia tak berani, dia tak boleh nak ikut saya, nak pergi malam di Mina. Saya tak apa, kita bayar dam, melontar kita tangguh. Hari berikutnya tuan-tuan, tiap-tiap hari dia menangis. 3 hari nak balik, saya jumpa dia. Makcik nak balik dah. Senyum aja. Kenapa senyum?
Ustaz, semalam saya bermimpi Ustaz, jumpa suami saya duduk di taman yang cantik, yang tak ada dalam dunia ni, sedang sebut kalimah Allah. Saya yakin suami saya duduk dalam syurga Ustaz. Akbar. Jumpa suami sebut kalimah Allah. Tuan-tuan tengok, sakaratul mautnya Allah, sebab masa hidupnya Allah. Kita agak-agak boleh mati dengan Allah tak kalau duduk pangkah UMNO? Tengok tuan-tuan, hidup Malaysia boleh mati dengan Allah. Kalau tidak meletakkan Allah sebagai matlamat hidup, boleh mati dengan Allah. Ni sekarang tuan-tuan, semua benda. Sebab itulah Tuan Guru kata kita seperti haiwan. Sebab apa? Haiwan tuan-tuan diberi makan, selepas diberi makan dia buat apa? Disembelih tuan-tuan. Makan. Kuruk. 100, 500, dapat 100. Cium tangan tuan-tuan, dapat 500, bukan cium, gigit tuan-tuan. Ni apa tuan-tuan? Sebab itu jangan dibeli kita dengan haiwan tuan-tuan. Kita ada maruah, kita hidup tuan-tuan, mati untuk Allah, hidup dengan Allah. Dibeli dengan mudah tuan-tuan, diberi 100, 500. Selepas ini tuan-tuan akan tunggulah 15% tuan-tuan, insurans akan naik. Kita dengar dah tuan-tuan, insurans akan naik 15% untuk cover semua ni. Nanti kan tuan-tuan, ni awal lagi, kita ambil yang last sekali tuan-tuan. Sakaratul maut ini pasti tuan-tuan. Bila pasti, saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Ibtida' Qabla Al-Maut, permulaan sebelum mati, bagaimana roh kita keluar. Mula-mula melalui mulut kita. Ni mulut kita. Kalau mulut kita baca Quran, berzikir, roh tak boleh dikeluarkan melalui mulut, sebab dia baca Quran, dia berzikir. Hidup kita tuan-tuan baca Quran atau tidak? Quran tak baca. Baru ni saya tuan-tuan dikejutkan dengan panggilan daripada Pulau Pinang. Ustaz duduk dekat mana? Saya duduk Pulau Pinang. Ustaz tolong datang pukul 4.30. Saya naik kereta. Rupanya anak murid saya. Ustaz, di atas rumah ada nenek kami Ustaz. Kenapa? Ustaz tengoklah. Saya naik-naik, ada 30 orang anak dan cucu. Nenek sedang meronta. Allah rupanya sedang nak menanti siapa nak baca Quran. Saya kata, ni tuan-tuan, ada 30 orang anak dan cucu, seorang tak boleh baca kah? Kami tidak diajar untuk membaca Quran. Allahu Akbar. Saya kata, kalau macam tu macam mana? Ustaz, tolonglah Ustaz baca Quran Ustaz, dekat mak kami, nenek kami Ustaz. Saya pun tak apalah, saya ambil surah Yasin, saya duduk sebelah nenek tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Rupanya nenek ni sedang menanti siapa nak baca Quran. Saya baca sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tiba-tiba Tuhan tunjuk depan mata saya, rohnya bergerak daripada hujung kaki ni, kain ni, nadinya bergerak sampai dekat lutut, sampai dekat pusat, sampai halqum, ghargharah. Bila sampai halqum, saya kata tahu dah roh nak keluar. Saya pun angkat tangan. Allahumma hawin 'alaiha fi sakaratil maut, mudah ke atasnya sakaratul maut ya Allah. Anak dia semua amin. Tiba-tiba tangannya terangkat, jatuh. Bila jatuh, walhamdulillahirabbil alamin. Saya kata nenek ni dah meninggal.